Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan puan-puan sekalian, saya dulu tak pernah cakap puan-puan sebab tak ada puan-puan depan saya, kecuali saya bayan masturat. Tapi baru 2-3 hari ni saya teringat pula, Allah bagi saya tahu ilham supaya cakap puan-puan. Sebab yang depan saya pun sekarang ni di seluruh dunia, di seluruh Malaysia ada wanita yang dengar bayan ni. Saya minta maaf sebelum ni tak ada cakap wanita-wanita, puan-puan yang mulia. Jadi dalam tafsir Quran tu pun kadang-kadang lupa pula he or she. He je, she tak ada. Sebab dah biasa sangat Islam ni tak memikirkan sangat perempuan. Dari dulu lagi fikir lelaki. Perempuan ni tak payah beriman lah. Perempuan ni tak payah beramal saleh. Lelaki je masuk surga. Baru sekarang, baru saya ni yang mahu perempuan pun buat kerja dakwah. Tak pernah pun perempuan disuruh buat kerja dakwah. Dakwah ni, mengajak orang kepada Allah ni, kerja lelaki yang sebenar sangat salah. Tapi tak ada satu pun orang ustaz-ustaz, orang alim yang dikatakan alim, lelaki pun tak nak buat dakwah. Dia pun tak bagi tahu dakwah ni fardu. Dia kata bagus kalau dibuat. Bukan benda yang fardu, sunat pun tidak. Bagus. Ada satu orang tanya satu orang imam, apa hukumnya buat dakwah ni? Ustaz, bagus kalau dapat buat. Jadi tentu sekali lah perempuan memang tak payah buat dakwah lah. Perempuan hanya untuk lelaki, kepuasan lelaki. Perempuan dicipta untuk lelaki. Macam Yazid ni menganggap perempuan tu mainan dia. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Hawa dari tulang rusuk Adam. Walaupun sebahagian dia tanggungjawab perempuan tu untuk memenuhkan syahwat lelaki, menggembirakan lelaki, menenangkan dia. Namun dia juga manusia yang mana atas dia ada perintah-perintah Allah yang dia kena buat. Ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum, kamu. Bukan untuk lelaki je. Dia untuk wanita. Ya. Jemaah tabligh, wanita hanya dengar bayan lelaki. Seminggu sekali dia ada rumah-rumah di mana perempuan-perempuan akan dihantar suami dia dengar bayan lelaki. Itu je. Dia hanya disuruh untuk jaga anak, semayang, zikir, dan kalau dia keluar masturat,
Kalau ada perempuan-perempuan yang belum ambil usaha jemaah ni, datang, dia mula cakap kat dia supaya ikut jemaah ni. Itu je dakwah. Dakwah bukan Islam memang tak ada lah. Lelaki pun tak ada, apakan wanita. Jadi memang perempuan ni letak tepi, macam bukan manusia, hanya alat untuk syahwat dia. Lelaki hanya memberitahu wanita adab-adab melayan suami waktu dia keluar masyarakat. Itulah yang dia pandang wanita ni second class. Jadi sebenarnya bukan begitu, tuan dan puan yang mulia. Allah SWT ada ayat Quran beritahu wanita beriman, lelaki beriman. Takkan tiap ayat Quran nak tulis tu. Satu ayat cukuplah. Tapi dalam Islam ni, saya rasa tak beri perhatian pada perempuan. Umumnya dari dulu lagi. Apatah lagi kerja dakwah. Semayang adalah. Jadi bapa-bapa, ibu-ibu sekalian, banyak salah faham. Salah faham tu lahir dari kerana tak faham. Banyak orang tulis kitab salah faham dalam Islam, atau bahasa Inggeris the misunderstood religion. Islam, the misunderstood religion. Ada buku ni ditulis oleh cendekiawan Islam. Banyak salah faham, banyak sangat. Yang mereka beri tumpuan di salah faham Islam ni, Islam ni hanya untuk ibadah, sembahyang, puasa, zakat, haji, sedekah. Bekerja tu bukan agama, bukan ibadah. Berkahwin mungkin tak juga anggap ibadah. Apa lain tu bukan ibadah. Jadi ini namanya sekular. Agama sekular. Agama sekular ni dia memisahkan antara ibadah dengan amal-amalan lain. Jadi sembahyang, puasa, zakat, haji itu je. Muamalat, muasyarat tak ada. Munakahat pun tak ada. Nama ada disebut, tapi tak diamal, tak diberi penekanan. Mereka pun tak faham. Yang kata kerja ibadah, yalah, pergi kerja cari keperluan ibadah. Sejak akhir-akhir ni lah, sebelum tak ada. Sejak akhir-akhir ni orang Islam mulai cakap kerja pun ibadah. Tapi itu pun tak tahu bila kerja itu jadi ibadah. Pergi je, langgar perintah Allah, niat pun tak ada, mana boleh jadi ibadah? Jadi bersungguh-sungguh jadi cikgu, bersungguh kerja, pergi kerjaan ibadah. Itu je. Semayang pun tak, apa pun tak. Kerja ibadah, bawa anak isteri jalan-jalan, ibadah. Semua ibadah. Simpan duit, tak pergi Mekah, ibadah. Jadi atas nama ibadah ni sekarang ni, banyak yang tak nak semayang. Yang lain pun ibadah je. Cukuplah bekerja je, banyak sangat ibadah pula. Jadi mereka salah faham juga. Yang menganggap kerja apa semua tu ibadah pun salah faham. Yang semayang, puasa pun salah faham. Jadi banyak salah faham. Dakwah bukan kerja kita, itu salah faham besar. Dakwah ni kerja kita, tak ada disebut oleh orang lain, melainkan orang Jemaah Tabligh Bayi Wahab. Lain orang Jemaah Tabligh pun tak. Bayi Wahab selalu cakap, ini kerja kita, kerja kita. Kamu dihantar untuk kerja ni. Bahasa Urdunya BJ, ab BJ hai, lama dia tidur.
Tak ada orang seluruh dunia sebut dakwah ni kerja, tak ada. Tapi silap Abdul Wahab tu, dakwah maksud hidup pula. Dakwah ni bukan maksud hidup, dia kerja betul. Maksud bukan. Maksudnya kita jadi kekasih Allah. Pun salah faham. Jadi Islam ni tak pernah dipaham yang betul-betul oleh orang Islam sejak sekian lama, tahu. Sejak Nabi SAW meninggal dunia, tak ada orang faham. Sahabat tu pun tak berapa faham. Tapi Nabi bilang sampaikan. Sampai ada satu masa ada orang faham. Jadi banyak salah faham. Tapi tu Islam, orang Islam amal je lah yang mengikut faham dia. Kenapa mereka semua salah faham? Faizul, kenapa orang Islam dah salah faham sejak sekian lama ni? Ya, dia tak tahu. Samad dah tahu juga. Sebab Allah tak bagi dia orang faham, betul tak? Yang nak bagi faham ni bukan baca buku, bukan banyak dengar ceramah, bukan. Nak dengar ceramah apa, yang bagi ceramah salah faham. Ini kita dengar ceramah, dia pun salah faham. Jadi dapatlah faham dia. Jadi faham betul ni sebab Allah tak bagi kita faham betul. Betul tak? Faham betul ni maknanya faham Quran tuan. Kenapa Allah tak bagi faham betul? Sama? Sebab kita bukan kekasih dia lah. Kalau setakat ada iman ni tak boleh. Banyak orang ada iman sikit-sikit. Kita bukan kekasih dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tak jadi kekasih dia. Tak ada seorang pun di antara manusia selepas Nabi ni jadi kekasih Allah, tak ada. Mana pergi ulama-ulama yang tersohor, terkenal, mereka bukan kekasih Allah lah. Mungkin beriman beramal saleh, mungkin, tapi tak jadi tahap macam Nabi-Nabi lah, yang jadi kekasih Allah. Nabi-Nabi ada juga kekasih Allah, ada juga beriman beramal saleh. Tak sampai tahap tu. Nak jadi kekasih Allah ni, apa pun tak ada dalam hati, cinta selain Allah. Itu hanya dapat bila buat kerja Nabi lah. Orang yang selain Nabi buat kerja Nabi, korban semua, sedia korban apa saja demi cintanya pada Allah dan Rasulnya. Lepas tu Nabi bilang, aku sangat rindu dengan kekasihku. Sahabat tanya, kami bukan kekasih kau, kamu sahabatku, kekasihku yang datang kemudian, yang sangat cinta padaku, sedia korban. Bukan macam Yazid ni. Yazid nak jadi beriman beramal saleh pun tak boleh, cerai bini tak boleh. Dan mempersekutukan Allah dengan bini, Allah suruh cerai bini, tak boleh. Kalau kita dah kata bini lebih daripada Allah ni, tak boleh. Jadi musyrik boleh lah. Nak jadi beriman beramal saleh tak boleh, mesti Allah. Kalau kita kata kerja lebih kita sayang dari Allah, tak boleh. Itu musyrik. Musyrik ni Allah bagi syaitan kawan. Allah kata kami bagi mereka teman, jadi kawan dia. Kawan dia lah syaitan. Jadi orang yang syirik ni, di kalangan orang yang mengucap kalimah ni, syirik yang tak tolerable lah. Maksudnya yang Allah tak boleh terima. Iaitu bila kita cinta bini, anak, kerja lebih pada Allah. Kalau kurang boleh, lebih tak boleh. Kurang tu tolerable, syiriknya. Macam Samad ni ada syirik tapi tolerable. Macam Rashidi ni intolerable, bahasa orang putih mana tak boleh diterima. Yang itu syaitan Allah bagi. Yang tolerable tu Allah tak bagi syaitan juga, teman dia. Sebab itu orang beriman, beramal saleh, syaitan tak kacau dia. Kalau kacau pun tak berjaya lah. Dan
Dan mereka itulah beriman, beramal saleh, masuk syurga, selamat dari. Kekasih Allah tu bukan syaitan, memang takut sangatlah kat dia. Tapi dia guna orang lain lah. Jadi tuan-tuan yang mulia, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, kita ada syaitan sama kita. Jangan kita anggap kita konon dah semayang, tahajud, syaitan dah tak ada. Kalau kita syirik, dia tak kira tahajud, dia semayang. Kalau kita syirik, syaitan teman kita. Nak tahu kita, syaitan teman kita satu je, khusyuk semayang tak ada. Antara lainnya lah, bukanlah itu ni, mana khusyuk. Maksudnya syaitan tu kacau kita. Boleh kacau kita dan berjaya mengacau kita. Jadi bila dalam semayang je, syaitan yang kawan kita tu, dia serang kita habis-habisan. Dari awal semayang sampai akhir tak ingat Allah. Saya tanya, Rashidi, kau khusyuk tak? Tak. Sufyan, khusyuk tak? Tak. Sebab apa? Macam-macam ingat. Siapa yang bagi ingat tu? Allah bagi ingat, tapi Allah bagi syaitan berkuasa atas orang yang musyrik. Jadi oleh kerana itu, bila semayang, macam-macam ingat. Yang tak ingat sebelum semayang pun ingat juga. Macam Rashidi. Dah lama semayang lah. Dari umur 15 tahun sampai sekarang 45. Samat dari umur 10 tahun sampai sekarang 45. Tapi semayang tak khusyuk. Khusyuk ni dalam semayang, dalam bahasa Inggeris namanya devotion and concentration. Semayang bukan kena ada khusyuk je, dia kena ada ikhlas je. Dia kena ada ilmu, sunnah. Dan dia kena ada ihsan. Dan dia kena ada itisab. Kalau ihsan dan itisab tu, itu khusyuk. Ataupun devotion and concentration. Atau mengingat Allah je dalam semayang lah. Jadi satu orang dia tak ada khusyuk, tapi dia ada ikhlas. Orang beriman bermasalah, semayang dia diterima. Basic requirement untuk semayang diterima, cara Nabi, ikhlas. Tapi semayang akan meningkat tinggi lagi bila iman tinggi lagi, iaitu dia ada khusyuk ataupun ada devotion and concentration, atau ingat Allah sentiasa. Perkara yang sama. Dalam dunia ni dah lama dah khusyuk tak ada. Pertama diangkat dari bumi ni khusyuk. Jadi tuan-tuan mau lihat sekarang Dr. Naswar ni khusyuk ada tak? Hari ni dalam dunia seorang aja dia khusyuk. Dah kembali dah, diberi kepada saya. Dalam semayang saya 5 ada. Iman, ilmu, ikhlas, ihsan, ihtisab. Kamu semua tak ada. Ikhlas pun tak ada. Mana nak ihsan, ihtisab? Nah. Kenapa tak ada orang Islam? Sebab iman lemah. Asas itu, asas. Asas semayang jadi bagus, pertama iman. Kedua ilmu. Ketiga ikhlas. Keempat ihsan, ihtisab. Iman tu lemah. Dia tak boleh. Iman lemah, syirik, syaitan berkuasa. Ikhlas pun tak ada. Cara Nabi pun tak ada. Bila ikhlas tak ada, cara Nabi pun tak ada. Sebab Nabi semayang ikhlas. Jadi memang tak ada lah. Cara Nabi dan ikhlas ni dia berkaitan. Makin lemah iman, makin semayang tak cara Nabi. Jadi namanya semayang yang bukan cara Nabi tak ikhlas ni kain buruk. Ibarat. Jadi dia tak boleh naik. Semayang tu dia tak boleh naik. Atas bau pun tak boleh. Bau. Kepala tak boleh. Nak dibawa kepada Allah oleh malaikat kan? Malaikat tak nak bawa. Dia lempar balik. Faham tak?
Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kalau kita ni tak jadi orang beriman beramal saleh, semayang tak boleh cara Nabi, ikhlas tak ada. Jadi semayang kita sia-sia tuan. Yang kuat semayang pun sia-sia. Lama semayang, 60 tahun, semua tak diterima. Tuan mahu ke je? Mahu? 60 tahun nanti bagi tahu semayang tak diterima. Aduh. Bukan semayang rumah, semayang kat surau, masjid, jemaah. Ini ustaz-ustaz suruh kita banyak beramal. Banyak amal soleh dia. Amal tak soleh dengan banyak buat. Soleh ni nama amalan baik, betul, disukai Allah, itu nama soleh. Bulan puasa ni kena banyak amal soleh. Dia bagi ceramah lah, ustaz-ustaz. Maksudnya dalam bulan puasa ni banyak buat semayang lah. Yang puasa, baca Quran. Ialah amalan tu boleh jadi. Amalan sebenarnya bila betul namanya soleh lah. Amalan bila salah dia tak nama soleh. Itu tak faham juga. Jadi salah faham yang besar. Mereka tak tahu asas agama ni apa dia. Ustaz tak bagi tahu. Dia orang pun tak tahu. Apa asas agama ni? Setengah kata doa iftitah asas. Apa asas? Macam-macam dia cakap asas agama. Dia tak dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadrat Osman radhiyallahu anhu, dia waktu Nabi meninggal dia sudah jadi macam tak kenal orang lah. Dia fikir. Umar radhiyallahu bagi salam kat dia, dia diam ni. Umar radhiyallahu beritahu kat Abu Bakar, ni Osman apa hal? Aku bagi salam dia tak jawab. Kata Abu Bakar mungkin dia ada perkara dia fikir. Dia pun pergi berdua jumpa dia. Osman apa saudara kau Umar dalam kau diam? Tak ada, saya tak ada dengar dia. Apa yang kau fikirkan? Saya fikir satu perkara, dia kata. Waktu Nabi hidup, saya lupa tanya dia apa asas agama. Ada dalam Fadilat Amal semua cerita tu. Semua orang tabligh tahu ni. Asas agama kata Nabi pada saya ialah kalimah. Yang aku tawarkan pada pamanku Abu Talib, dia tolak. Itulah asas, itu iman namanya tau. Maksudnya bila kalimah tu masuk dalam hati, baru dia jadi asas. Kalau sebut dia tak belum asas lagi. Sebab itu orang yang sebut kalimah di mulut tak masuk hati, namanya orang masuk Islam. Tak ada boleh kata orang beriman. Tapi orang Arab Badui kata kami dah beriman. Allah bagi tahu kepada Nabi, suruh bagi tahu ke Arab Badui ini, jangan bagi tahu kamu orang beriman. Kamu baru masuk Islam. Ini pun ustaz-ustaz tak bagi tahu. Jadi pada umumnya kita kata orang yang dah mengucap ni orang Islam lah, ataupun Muslim kata. Tapi sebenarnya orang yang mengucap ni belum boleh dipanggil Muslim lagi. Tapi dah tak ada nama pula nak sebut. Cakap orang masuk Islam pula kita cakap. Orang Islam. Jarang orang cakap dia orang, saya, kamu apa? Saya orang Islam aja. Tapi umumnya orang cakap saya Muslim. Tapi Muslim sebenarnya orang yang embrace Islam. Orang yang submit dia punya will, submit dia punya keinginan kepada keinginan Allah. Itu nama Muslim. Waqala innani minal muslimin. Tapi untuk umum kita panggil lah Muslim, tak Muslim. Jadi orang beriman ni orang yang kalimahnya masuk dalam hati dia, yang masukkannya Allah. Kalau iman tu tak sampai tahap beriman beramal saleh yang Allah mahu, kalau iman tu tak masuk ke tahap yang Allah mahu, kita tak boleh dapat amal saleh, amal yang baik. Illal ladzina amanu wa amilus salihah, melainkan yang beriman dan beramal saleh. Jadi kalau kita tak dapat iman tahap yang Allah mahu, yang mana kita punya syirik tu tolerable, syirik kita tu boleh diterima lah, maka kita tu baru dapat amal soleh, baru dapat amal ikhlas sikit. Bila amal cara Nabi ikhlas sikit pun
amal tu boleh jadi soleh. Tapi kalau ikhlas langsung tak ada, amal tu tak diterima. Jadi rugi orang yang tak jadi beriman beramal soleh. Sebab itu surah pendek, sangat besar surah ni. 4 ayat jauh. Kul wal asri. Ayat Allah bersumpah. Wal asri, demi masa. Dengan nama. Dengan nama Allah yang mencipta masa. Sesungguh manusia ni rugi. Rugi maknanya semua masuk neraka lah. Melainkan beriman, beramal soleh. Ini ayat mesti orang Islam semua faham. Tapi tak faham-faham juga. Maksudnya selain dari beriman, beramal soleh, semua manusia akan masuk neraka. Itu maknanya. Jadi bila kita dinamakan orang beriman pun tak pasti kita beramal soleh je. Sebab ada iman aja, ada kalimah masuk dalam hati kita tapi tidak sampai tahap Allah mahu. Jadi kita kira orang beriman lah kalau kita cakap believers. Believers ni termasuk orang yang ada iman tapi tak cukup. Tak sampai tahap yang Allah mahu. Orang beriman sampai tahap Allah mahu. Dan orang yang baru ucap kalimah dipanggil orang beriman juga. Dipanggil dia tau. Tapi tak patut dipanggil. Tapi kita takkan banyak sangat ayat pula. Bila saya mentafsir Quran tu, semua ditulis teruk lah dia. Tapi bila dalam satu ayat Allah bagi tahu the believers, Kristian, Yahudi, Nasrani, Yahudi dan Sabi'in tu sama. Macam mana pula orang believer disamakan dengan Kristian, Yahudi dan Sabi'in? Believer di situ ialah orang yang mengucap kalimah tapi iman tak masuk, dengan orang yang mengucap kalimah, iman masuk tak sampai tahap yang Allah mahu. Mereka akan ada dalam neraka bersama orang Yahudi dan Nasrani. Jadi sekarang ni orang Islam kena faham, baru mengucap aja tak masuk surga. Tapi boleh dapat syafaat Nabi lah. Nabi SAW bagi tahu Abu Talib, kamu mengucaplah pakcik, nanti aku tolong kamu. Tolong kamu maknanya kamu dah masuk neraka, aku boleh tolong kamu. Bukan boleh masuk terus syurga. Ada orang salah faham. Ya suruh mengucap. Sepanjang hayat tak beramal, atau amal lebih kurang dekat nak mati, bersungguh talkinkan dia, suruh dia mengucap. Baguslah mengucap tu. Paling kurang kalau betul-betul mengucap, fadilatnya dosa diampun. Kalau ikhlas lah. Kalau tak ikhlas, tak. Tapi tak boleh buat masuk terus syurga tuan. Orang masuk syurga selamat dari neraka ni bukan orang boleh mengucap waktu nak mati. Orang beriman, beramal soleh. Dah tu Nabi tak ada mengucap pun, tak ada riwayat pun. Kita pula beria. Kita ingat dengan dia mengucap tu terus masuk syurga. Tak. Boleh dapat syafaat Nabi SAW, walaupun tak ikhlas. Jadi tuan-tuan bapak sekalian, amalan tu banyak disalah faham. Lagi penting sangat salah faham, iaitu mengucap tu cukup, tak payah buat apa dan terus sembahyang. Jadi banyak orang yang mengucap sembahyang, puasa, zakat, haji. Bila dah pergi haji, dia ingat dah 5 rukun Islam tu dah kira betul-betul dapat buat. Kalau sembahyang tak ikhlas, puasa tak ikhlas, haji tak ikhlas, sedekah tak ikhlas, mana diterima? Kenapa? Sebab mengucap aja. Jadi yang salah fahamnya tu, rukun Islam yang pertama mengucap tu berhenti kat situ je.
Dia kena rukun Islam yang pertama tu mengucap dan menunaikan hak mengucap. Dan hak mengucap tu adalah buat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Ini tak dipaham langsung. Namanya salah faham lah tu. Salah faham sangat besar. Sangat-sangat besar, yang mana ini kena semua tuan-tuan kena amal. Beritahu semua orang Islam bahawa rukun Islam yang pertama bukan hanya mengucap. Mengucap dan menjalankan kerja yang boleh menunaikan hak mengucap. Macam semalam saya cakap tentang kahwin, kalimah nikah. Kalimah nikah tu di belakangnya ada tanggungjawab, ada hak. Selepas kita mengucap kalimah nikah ni, bukan itu je kita nak cakap. Lepas tu makan perempuan tu tak diberi, minum pakaian dia tak diberi, rumah tak disediakan. Anak paling basic rumah lah tempat dia berteduh. Sampai hari ni tak ada rumah. Sebab dia ingat kalimah nikah tu untuk sondol aja. Boleh sondol aja. Bukan maknanya itu je. Jadi sibuk nak kahwin 2, 3, nak menyondol 3 perempuan. Ini dosa sebenarnya orang ni. Membuat kalimah nikah tak tunaikan kerja yang boleh menyempurnakan hak kalimah nikah. Begitulah kalimah iman ni. Kalimah iman, kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia ada hak dia, tanggungjawab belakang kalimah. Tanggungjawab tu kerja lah. Ini tak pernah disebut dah. Mana orang Islam nak faham? Jadi salah faham. Anak Sufian ada faham sebelum ni? Orang Minang tak ada faham, sama macam orang lain. Kau kahwin, kahwin. Ucap kalimah, ucap aja. Jadi dia ada hak, ada tanggungjawab. Tanggungjawab dia apa? Mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan cara Muhammad SAW, dengan niat nak suka ke Allah. Jadi kerja ni tak boleh dibuat sekali-sekala. Dia kena buat hari-hari. Cuti mati saja. Sakit pun kena buat. Perempuan pun kena buat. Ini sama. Lelaki pun kena buat. Apa pasal pula perempuan tak buat pula? Kalau dia tak buat, macam mana kalimah tu nak dimasukkan oleh Allah ke dalam hati? Kita tak mau isteri kita buat. Biar saya je gas. Si tak payahlah. Sebenarnya perempuan pun kena buat kerja tempatan. Kerja tempatan tu fardu ain untuk semua lelaki dan perempuan. Yang kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum, kamu, lelaki dan perempuan. Kena buat kerja tempatan bersama suami dia. Kalau jalan dua-dua, dia boleh juga buat perempuan-perempuan ke rumah orang yang dia kenal. Rumah ke rumah tak boleh. Ada dia dengan perempuan lain. Kalau dia perempuan single lah, tak ada muhrim. Jadi tuan yang boleh, tak ada orang hari ni perempuan buat gas. Jauh lah, tak ada langsung. Setakat ni lah ada. Jadi sebenarnya kerja dakwah ni kerja semua orang Islam yang tak pernah dibuat sejak Nabi meninggal dunia. Inilah perintah besar, perintah yang sangat besar, sangat besar. Kerana apa? Melalui kerja ni yang menunaikan hak kalimah ni, Allah suka. Bila Allah suka, Allah masukkan kalimah tu dalam hati, baru kita ada iman. Bila kita ada iman, baru nama kita ada asas. Makin kuat kalimah tu, makin kuat asas. Bila kuat asas, makin banyak, kuatlah agama. Macam pokok je, kuat akar, menjulang ke langit pokok tu dengan daun yang lebat. Begitu juga bangunan dengan asas. Jadi asas tak ada flimsy. Asas lemah. Macam
toge je. Kan? Atau rumput, shrub. Takkan mengeluarkan buah, tuan. Nak buah ni mesti akar langkau bawah. Jadi akar ke bawah tu lah iman. Makin dalam makin kuat, dia menunjang ke bumi. Dia ambil semua mineral-mineral dalam bumi. Mineral tu naik ke atas, jadi dahan, jadi daun, keluarkan buah. Kan tak? Kerana cukup mineral, buah tu manis. Kurang mineral, masam. Jadi Maulana Umar Palampuri, dia tafsir ni, buah tu akhlak. Masam manis tu ikhlas. Jadi kita kadang-kadang buah tu dia akhlak. Akhlak ni balas buruk dengan baik. Bila satu orang dia nak mangga, dia colok dengan apa? Dengan kayu kan. Benarnya buat tak baik pada pokok tu. Menyolok dia kan. Tapi pokok balas baik, bagi buah. Itu nama akhlak. Balas buruk dengan baik, atau orang sabar namanya. Kata Allah, baik dan buruk tak sama. Balas buruk dengan baik. Siapa yang dapat buat tu, dia telah diberi satu benda yang sangat besar. Itu namanya sabar. Wa tawasabil haq wa tawasabis sabri. Mengajak manusia kepada kebenaran, mengingat manusia, dan mengajak dia orang dengan sabar. Sabar tu cara. Dakwah ni kena dibuat dengan sabar. Tak boleh marah orang. Awak pergi gas, pergi marah orang pula. Macam Rashidi ni dulu. Tak dengar. Mana nak iman dapat, cara tak betul. Wa tawasabil haq dah, wa tawasabis sabr. Tak mencegah dengan tak buat kerja mengajak manusia kepada kebenaran dengan sabar. Dalam ayat wal asri ni komplit. Nak berjaya komplit. Banyak sahabat dulu sebelum mana-mana baca surah ni. Lepas tu dia duduk mengingat satu sama lain. Baru cerita lain. Ini amalan dia orang. Dia duduk, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya mengingatkan diri saya kerana perintah Allah dan untuk sukakan Allah. Saya mengingatkan diri saya dan Tuhan, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada berkuasa melainkan Allah, tiada beri faedah melainkan Allah. Lepas tu yang satu lagi. Lepas tu baru dia buat kerja. Sebab dia mengamalkan ayat ni. Kita kena sering berpesan, mengingat kepada perkara yang benar. Perkara yang benar tu apa? Mengingat kalimah. Dan satu lagi, kita kena buat kerja dakwah, mengajak orang kafir mengucapkan kalimah. Dan jumpa orang Islam, mengingat dia tentang kalimah. Sepatut suruh dia juga cakap kalimah. Sepatutnya lah. Tapi waktu saya mula buat dulu, dia orang semua kata ini ajaran sesat. Orang tabligh lah. Dia tak mahu saya suruh orang tu, orang Islam tu cakap kalimah tu. Padahal sahabat dulu dia buat. Tapi kerana orang Islam hari ini tak suka cakap kalimah, sangat tak suka, mana kalimah nak ada dalam hati. Jadi hari ini amalan berpesan-pesan tentang kalimah ni mati. Ada orang juga dia lepas buat wal asri dia sebut betul belah. Sebut aja, baca aja, amal tak ada. Sepatutnya baca dan amal. Berpesan selepas ucap kalimah tu. Cuba kamu buat dengan orang Islam. Kita ada 3 orang kan. Kata duduk-duduk. Sebelum kita duduk ni, marilah kita baca surah ni. Kau baca. Lepas tu kita mengingatlah. Itulah perintah ayat tu. Perintah ayat tu mengingat. Wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bil haqq. Tapi tak diamal. Bila tak diamal, manalah dapat faedah dari Quran. Quran ni kena diamal. Pertama kena baca, kedua kena tahu, ketiga kena faham, keempat kena amal. Macam mana itu cara Nabi Muhammad SAW.
Kalau Quran ni tak diamal baca je macam kita sekarang. Lagu-lagu sedap-sedap, baca je. Jadi macam lagu Hindustan lah. Nak sedap tapi tak faham, tak tahu, tak amal. Jadi tuan-tuan yang boleh, jadilah kita hafiz Quran, yang tahu baca je dan hafal. Faham tak ada, amal jauh sekali. Cuba amal yang ni surah Al-Asri ni. Kata Imam Syafi'i rahmatullah, kalau Quran ni tak turun, ni bukan hadis tau. Ni cakap orang tinggi. Kalau Quran ni tak turun, surah ni je turun. Dia berani cakap tu. Orang tu berjaya dia tak? Bukan Quran 6,606 ayat, 4 ayat je surah Al-Asri. Betapa mudahnya Islam ni kalau diamal. Tapi exaggeration lah cakap dia tu. Yang kita betul-betul maksudnya begitu besarnya surah ni. Bukan kita tak amalkan Quran, banyak lagi Quran berkata, tapi itu asas. Asas dia, kita kena buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Itu asas. Kepada orang kafir kita ajak dia ucap kalimah, itu dakwah. Kita mengingat orang Islam, namanya mengingat kan. Kita bukan dakwah dia, dan ajak dia buat kerja dakwah, iaitu jumpa orang kafir, ajak ucap kalimah. Ini hari ni kita tak nak jawab orang kafir, belum masa lagi. Ini namanya salah faham. Bila salah faham, salah amal lah. Bila salah amal, faedah mendapat, jadilah sia-sia. Okey, guys.